Okey, baik, kita sambung lagi untuk sains dan teknologi awal. Semalam kita dah bincang berkenaan dengan RPA dan sebagainya. Jadi ini kita nak sambung berkenaan dengan RPH. RPH ni ialah rancangan pengajaran harian. Sama juga konsep dengan RPA, iaitu untuk memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran supaya sesi pembelajaran kita itu terarah, tidak keluar daripada topik perbincangan dan lain-lain seperti mana yang dibincangkan pada RPA yang lalu. Ini contoh rancangan pengajaran harian. Ini contoh, kita dah bincangkan dalam kelas, dalam subjek pendekatan dan teknik PDP dalam bagi PAKK kita dah bincangkan. So boleh rujuk kat situ balik. Pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dalam sains. Okey. Pendekatan belajar dalam sains ni dia daripada konkret kepada abstrak, daripada benda yang nampak kepada benda yang dipikirkan melalui tak nampak, melalui fikiran saja. Daripada mudah kepada kompleks, kepada susah, daripada keseluruhan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil, daripada umum kepada spesifik deduktif, daripada spesifik kepada umum induktif, daripada dekat kepada jauh, daripada diketahui kepada belum diketahui. Ini di antara tahap-tahap dalam sains awal. Pendekatan bertema. Ini kita dah bincang dalam PDP dulu. Okey, nanti baca sendirilah, tak faham tanya. Ini semua kita dah bincang dalam PDP yang lalu. Pemilihan tema, relevan tak relevan, ni pun dah dibincangkan. Awak semua dah faham pendekatan bertema macam mana? Pendekatan bersepadu, gabungan dengan komponen-komponen yang lain pun dah bincangkan pada topik sebelum ni. Kalau awak masih ingat, integrasi tunjang. Ingat lagi tak? Ke tak tengok rakaman saya? Saya tengok view daripada 6 tu, daripada 10 orang pelajar 3 view saja. Bermaksud 7 tak tengok video. Ikutlah nak buat macam mana. Sebab online punya kelas, depends. Janji saya punya tanggungjawab dah selesai. Saya dah lecture, saya dah bagi kongsi. Pada topik-topik lepas pun dia berkait. Jadi awak nak tengok ke tak nak tengok, it's up to you. Okay, saya tak ada masalah. Yang penting tugasan saya hantar tepat pada masa, ikut kriteria yang saya nak. InsyaAllah akan dapat markah yang bersesuaian dengan apa yang awak buat. Ini boleh baca sendiri. Kesepaduan tunjang integrasi dah dibincangkan pada topik lepas. Teori dan praktikal mesti disekalikan. Pengalaman langsung iaitu masa buat tu, masa eksperimen tu, masa kita mengkaji tu pengalaman langsung. Aktiviti berpusat kepada pelajar, kepada kanak-kanak yang banyak buat, bukan cikgu. Kepelbagaian, kaedah dan teknik. Teknik pun kita dah bincang dalam PDP. Ada simulasi, ada bercerita, macam-macam teknik. Okey, kaedah pendekatan-pendekatan pun kita dah bincang dulu. Aktiviti dalam kelas, luar kelas, kesepaduan, kemahiran, pengetahuan nilai, semua dah dibincangkan. Pendekatan belajar sambil bermain. Ini Montessori. Dalam pendidikan kanak-kanak, semua pendekatan mesti ada belajar sambil bermain. Sebab kita nak kanak-kanak itu minat, suka, menarik belajar. Menarik dalam belajar. Suka dia minat, dapat menarik perhatian dia untuk belajar. Itu yang kita nak. Ini pun dah dibincangkan dalam PDP. Cuma awak perlu aplikasi dalam sains je lah. Kalau awak nak buat sains, contoh nak buat eksperimen, awak ada pendekatan eksperimen sambil bermain, belajar sambil bermain. Macam mana? Menyanyi lagu, lepas tu buat eksperimen, lepas tu lihat, susun, teka-teki. Itu pendekatan sambil bermain. Ini tujuan dia, boleh baca sendiri. Ciri-ciri belajar sambil bermain. Bahan peralatan bersesuaian, konkret, mewujud dan bermakna. Supaya kanak-kanak dapat ingat kembali apa yang belajar, menggalakkan komunikasi, merangsang kreativiti dan imajinasi, menyeronok. Boleh baca sendiri sebenarnya. Kita pergi kepada yang susah-susah saja. Kesan pendekatan belajar melalui bermain. Ini efek dia. Efek kita mengajar kanak-kanak dengan pendekatan sambil bermain. Dapat ni lah semua ni. Penguasaan kemahiran manipulatif, kemahiran yang pelbagai, daya reka cipta konstruktif, melahirkan dan menyatakan perasaan, pengukuhan, semua ni. Kaedah pun dah dibincangkan dalam PDP.
Eksperimen juga dah dibincangkan pada topik sebelum ini. Okay, ini eksperimen kanak-kanak buat sendiri. Ni pun dah dikira bermain, main dengan belon, main dengan sukatan, main dengan botol, cuci botol, cari botol. Langkah yang perlu diikuti semasa eksperimen: mengenal pasti masalah, kenapa belon mengembang bila kita letak soda dan cuka dalam botol, belon jadi mengembang. Sebab apa? Sebab kena kaji, buat hipotesis. Kalau letak banyak ni, belon boleh mengembang banyak mana. Tu nak kena kaji jugalah. Membuat ramalan, menyediakan jalan, ni semua boleh baca sendiri. Projek pun dah dibincangkan pada topik sebelum ini. PDP dah diterangkan secara panjang lebar. Saya tak tahu ingat ke tak ingat. Lawatan pun dah dibincangkan dalam PDP. Teknik simulasi inquiry semua dah dibincangkan. Juga dibincangkan inquiry penemuan pada topik sebelum ini pun ada, pada PDP pun ada. Saya tak tahu awak ingat ke tak ingat, awak ulang kaji ke tak ulang kaji, saya tak tahu. Ni inquiry penemuan. Bagi masalah dulu, buat ramalan awal, balik cari, datang, kongsi dan analisis. Ni pun saya dah bincangkan pada topik sebelum ini, dan dalam PDP pun ada. Dalam subjek PDP dah diterangkan secara panjang lebar. Ini rentetan saja. Okey.